Okey, sambung lagi rancangan pembangunan 5 tahun tahap 2. Hari ini kita akan kaji rancangan Malaysia keempat. Okey, ini dia. So, rancangan Malaysia keempat ini lain daripada rancangan sebelum ini sebab tumpuan rancangan ini fokus kepada perusahaan berat. Apa itu perusahaan berat? Okey, so untuk ini kita nak kaji ciri-cirinya. Okey, so perusahaan berat ini biasanya dia akan berasaskan pelaburan modal yang besar. Okey, dan penggunaan teknologi yang tinggi serta perlunya tenaga pekerja yang mahir. Okey, contohnya industri automobil. Itu merupakan perusahaan berat. Okey, boleh ya. So, bagaimana pelaksanaan rancangan Malaysia keempat ini? So, kita kaji soalan seterusnya. Okey, so apakah usaha ataupun langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam menjayakan rancangan Malaysia keempat? Okey, so langkah pertama kita ada HICOM. Okey, so penubuhan HICOM pada tahun 1980 ataupun nama penuhnya adalah Perbadanan Industri Berat Malaysia. Okey, dan tujuan penubuhannya adalah untuk mengenal pasti, memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cepat seperti sektor swasta. Okey, so ini langkah yang pertama iaitu penubuhan HICOM. Boleh? Okey, kalau boleh kita tengok langkah seterusnya. Okey, langkah kedua kita ada perusahaan baru. Okey, perusahaan baru telah dibuka di tempat-tempat ini iaitu di Skudai Johor, Senawan Negeri Sembilan, Bintulu, Sarawak, Mengatau dan Likas di Sabah. Okey. So, perusahaan baru dibuka di tempat-tempat ini dan zon perdagangan bebas pula diperkenalkan di Bayang Lepas, Pulau Pinang dan Sungai Wei di Selangor. Okey. Dan langkah ini adalah untuk menggiatkan lagi perindustrian dan juga menggalakkan pelaburan modal asing. Okey, so langkah kedua kita ada perusahaan baru dan juga zon perdagangan bebas. Boleh? Okey, kalau boleh kita tengok langkah yang ketiga. So murid-murid boleh bubuh numbering di sini ni nombor 2 dan nombor 3. Okey, so langkah nombor 3 kita ada 2 program telah dilancarkan iaitu 1. Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian. Okey, apakah tujuan? Okey, program ini. Okey, untuk kajian dasar perindustrian Malaysia, dia punya tujuan adalah untuk mengenal pasti kelemahan. Okey, mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara. Okey, dan program Pelan Induk Perindustrian ini adalah untuk menyediakan hala tuju pembangunan industri beserta strategi pelaksanaannya. Okey, dan dua program ini dilancar untuk memastikan keberkesanan projek-projek perindustrian. Okey, nah ini tahun pelancarannya. Boleh? So ini langkah yang ketiga. Okey, kita imbaskan balik tadi. HICOM the first. Second, kita ada perusahaan baru dan zon perdagangan bebas. Nombor 3, kita ada 2 program. Boleh ya setakat ini? Okey, kalau boleh kita tengok langkah yang seterusnya. Okey, ini dia. Kita ada langkah yang keempat. Okey, so langkah yang keempat telah diperkenalkan 2 dasar iaitu dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan Malaysia. Okey. Langkah nombor 4, dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan Malaysia. Dan pengenalan dasar ini merupakan perkembangan baru sebab dia melibatkan sektor swasta. Okey. Dalam menjanakan pembangunan ekonomi negara dan juga untuk mengurangkan bebanan kewangan tanggungan kerajaan. Boleh? Itu adalah kebaikan apabila melibatkan sektor swasta. Okey, dia dapat mempercepatkan pembangunan negara dan kurangkan beban kewangan. Okey, kalau boleh kita tengok langkah yang kelima. Okey, langkah kelima kita ada 2 skim ni, satu PNB dan satu ASN. Okey, telah dilancarkan. Okey, PNB Permodalan Nasional Berhad. ASN Skim Amanah Saham Nasional dilancarkan pada tahun 1981 ni
Okey, apakah tujuannya? Okey, untuk mengimbangi, nak mengimbangi pemilikan saham dan harta perindustrian. Okey, pemilikan saham dan harta perindustrian antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Okey, so kita ada PNB dan ASN. Okey, ini langkah nombor 5. Okey, untuk menggiatkan lagi pertanian, kita ada langkah yang ke-6 di mana dasar pertanian negara ini dibentuk pada tahun 1984. Okey, matlamatnya selain nak menggiatkan semula sektor pertanian dan nak modernkan lagi. Okey, so matlamatnya memodernkan dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu dengan cara menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Okey, boleh? So, setakat ini ada berapa langkah? Ada 6. Okey, so kita kaji semula langkah-langkah tersebut. Okey, first kita ada ini HICOM, betul? Okey. Langkah kedua kita ada perusahaan baru dan zon perdagangan bebas. 3, buat program. 4 ada buat dasar. 5 ada buat skim ni. 6 kita ada dasar pertanian negara. Okey, so semua ada 6 langkah kan? Okey, so sekarang kita pergi soalan yang terakhir. Sejauh manakah kejayaan ataupun pencapaian rancangan Malaysia keempat? Okey, so ini kejayaannya. Okey, ia mencatat KDNK 5.8% dan pendapatan per kapita meningkat 4.4%. Okey, untuk menjadi RN 4,000 juta pada tahun, okey ini tercicil sikit tambah pada tahun 1985. Okey, pada tahun 1985. Okey, so ini kejayaan sikit. Boleh ha? Okey, kalau boleh, apa yang kita nak ingat dalam rancangan Malaysia keempat? Ini dia. Ciri utama perusahaan berat. Okey, boleh ya? So, itu sahaja murid-murid belajar hari ini tentang rancangan Malaysia keempat. Okey, boleh? So, kita jumpa lagi rancangan yang terakhir yang dilaksanakan di bawah DEB, iaitu rancangan Malaysia ke-5. Itu untuk sesi yang seterusnya.